Okay, Assalamualaikum. So, kita datang lagi dalam sesi soal jawab bersama Peguam Syariah di Sabah. Okay, macam biasa, kita punya topik paling best, hibah. Okay, so Uncle boleh perkenalkan diri, ringkas? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala syafir amjal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Nama Uncle Sufyan Ismail, merupakan peguam syar'i yang beramal di negeri Sabah. Oke, so hari ini Uncle mau sambung lagi mengenai hibah. Uncle mau tunggu dulu, apa soalan hibah pada hari ini? Boleh bagi pengertian secara ringkas. Apa tu hibah? Oke, hibah ni kalau bahasa orang kita paling senang hadiah lah, yaitu pemberian sesuatu atau harta ke apakah terhadap kepada seseorang, di mana pemberian dia tu mesti ada lengkap dia punya rukun hibah, yaitu ada pemberian lafaz dan ada penerimaan lafaz. Okay, Uncle. Ada saya dengar, ada saya baca artikel pasal keluarga yang bila suami ni meninggal, keluarga ni macam ganas, macam dia tak sedar diri, macam harta-harta suami tu, arwah suami tu semuanya mau direbut. Macam ketungkalan bini dengan anak-anak tu. Pernahkah tuan experience benda ni? Ya, betul. Uncle pernah ada satu story case mengenai benda ni, di mana yang Uncle punya klien ni, suami dia ni menghidap penyakit bara otak. Mereka ni actually sebenarnya government servant, merupakan seorang guru, di mana suami dia ni selain daripada guru, dia mempunyai perniagaan lah, sikit perniagaan jentera berat, di mana sewaktu sakit pun, di mana suami isteri sedang orang cakap bertungkus lumus untuk berperang dengan penyakit suami dia tu, di mana laki dia punya keluarga ni sibuk pula mau jual harta benda si suami ni. Jadi oleh kerana atas kesedaran tu, alhamdulillah si isteri ni merujuk kepada peguam syar'i. So Uncle advise dia supaya membuat ikatan hibah sebelum berlakunya kematian si suami. Alhamdulillah, apabila ikatan hibah telah pun dimeterai, jadi benda ni agak lega lah bagi suami, bagi si isteri dan bagi si suami dan anak-anak. Ya, Uncle, ada saya baca Uncle punya case study tu. Macam saya baca case study tu yang Uncle buat hibah tu, urusan hibah semasa berada di hospital, betul? Betul. Semasa berada di hospital, Uncle terpaksa mendeklar bahawanya pemberi hibah ni memang dalam keadaan normal dan sedar, dan tidak ada orang cakap dalam di mana istilah dalam perundangan tu orang yang diambang maut. Waktu tu doktor mengesahkan pesakit ini masih lagi dalam keadaan yang waras lah. Sebab dalam hibah, apabila kita membuat satu ikatan hibah, kita mesti pastikan pemberi hibah ni dalam keadaan waras, bukan dalam keadaan yang dikontrol oleh ubat kah ataupun seseorang lah. Uncle pernah buat memeterai ikatan hibah tu di hospital, di mana Uncle terpaksa membuat meterai tu, saksi-saksi semua dibawa di hospital. Memang Jadi betul. Uncle, dia macam cerita tu dia sadis lah. Dia sadis, macam orang masih sakit, Ya. isteri masih hirat tunggang langgang lah mengurus suami yang sakit. Masa tu juga di sanalah ipar-ipar tertentu lah, bukan semua kan, sibuk mau dapatkan harta suami yang belum meninggal. Betul. Sebab sebenarnya kesedaran untuk buat ikatan hibah ni bukan saja dari isteri. Sebenarnya sesalan daripada seorang suami, di mana ketika dia sakit itu, keluarganya jarang pun datang. Apa yang terjadi, tanya mana geran, mana kad jentera, ada orang mau beli. Jadi insiden-insiden begini sangat mengecewakan pesakit tersebut, di
di mana dia mengambil tindakan dengan mengambil hikmat keuangan syar'i bagi mendapatkan hikmat nasihat apa yang perlu dia buat. Mungkin kan Uncle, mungkin mereka ni lebih pintar sebelum meninggal tu dorang tahu sudah hak-hak dorang tu. Sebenarnya pintar tu ndaklah pintar mana, sebab bagi seorang pasangan yang mempunyai anak lelaki, kena ingat adik-beradik si lelaki itu tidak ada hak terhadap harta pusaka. Yang ada hak terhadap harta pusaka ni cuma bagi mereka yang tidak mempunyai anak lelaki. Adik-beradik dorang memang ada hak. Itu saja yang sebenarnya. Jadi Tuan, adakah kes tadi yang Tuan cakap tadi tu, adakah dia, sorry saya tanya, adakah dia sudah meninggal? Benar. Dia telah pun menghembuskan nafas yang terakhir pada tahun ini. Dan untuk pengetahuan kamu, kes itu telah difailkan di mahkamah di mana pihak keluarga lelaki cuba ingin membolot harta dengan memfailkan harta pusaka. Tapi syukurlah Tuan sudah, Uncle sudah Betul. buat hibah kan? Sebab dalam kes ini, Uncle akan mewakili pihak Balu di mana declaration dorang terhadap tuntutan harta pusaka tu tidak melibatkan harta yang telah dihibahkan. Oh, artinya ada selamat sikit lah. Dorang masih boleh buat tuntutan harta pusaka, tapi tidak melibatkan harta hibah yang telah dimeterai. So bayangkanlah jika tiada hibah. Confirm, kena halau dari rumah, jentera semua kena ambil. Lepas tu mungkin kereta milik arwah pun akan diambil. So daripada kes tadi ni kita tahu kes rebut harta sebelum atau selepas meninggal ni, kalau tiada hibah memang sangat menggerunkan. Betul. Sebab apa? Ini kita nampak berebut harta. Baru-baru ni kalau kamu ada terbaca artikel di harian Metro, adik sanggup bunuh abang dan ipar kerana harta pusaka. Bayangkan, dia sanggup membunuh disebabkan oleh perebutan harta pusaka. Setakat ni di Sabah ni belum ada lagi lah Uncle terdengar orang berbunuhan disebabkan harta pusaka. Tapi adakah kamu sanggup kejadian begini menimpa kamu disebabkan oleh ketidakprihatinan kamu dalam membuat ikatan hibah? Okay, Uncle, of course lah benda ni memerlukan khidmat profesional peguam syar'i, betul? Betul. Jadi of course lah dia akan melibatkan kos. Betul. Kos guaman, okay? Jadi macam mana tu Uncle? Okey, biasanya peguam tidak akan cas mahal pun sebab benda ni adalah bergantung kepada nilai harta dan bilangan harta itu. Tapi Uncle boleh confirm lah, kebanyakan orang yang buat ikatan hibah ni semua orang boleh mampu. Jadi adalah tidak berbaloi kalau kamu cakap kamu tidak mampu untuk membuat ikatan hibah, sebab ikatan hibah yang itu yang Uncle pastilah. Dia macam gini batu Uncle, saya rasa lah yang saya cuba mau faham. Dia macam gini, kalau kita betul-betul mau pastikan harta tu tidak direbut oleh orang yang tidak sepatutnya, macam saya akan berusaha lah untuk membuat ikatan hibah tu. Yalah, kalau perempuan selalunya sanggup untuk kumpul duit beli emas, adakah emas tu lebih penting daripada ikatan hibah ni? Di mana ini lebih orang cakap penting disebabkan ini akan melibatkan masa hadapan kamu. Bayangkanlah kamu terpaksa menggadaikan rumah disebabkan oleh tidak membuat ikatan hibah ni. Okay, Uncle ada satu soalan. Kakak ni dia ialah seorang Muslim lah, kan? Dia berkahwin dan dia kahwin, dia masuk Islam lah dengan husband dia. Okay. Jadi dia mau menghibahkan sedikit dia punya harta kepada ibu bapanya yang belum pun Islam.
Boleh Uncle kasih explanation ringkas kah? Macam tu boleh kah macam tu buat? Okey, Uncle mau beritahu. Hibah ni no limitation. Maksudnya kita boleh menghibahkan kepada siapa saja kita suka. Contohnya seorang mualaf tu, dia berhajat untuk menghibahkan hartanya tu kepada ibu bapa dia ataupun kepada adik-beradik dia. Boleh. Di mana dalam ikatan hibah kita boleh memberikan hibah terhadap ahli keluarga ataupun sahabat handai mereka yang bukan Islam. Tiada masalah. Yang penting rukun hibah tu dilengkapi. Apakah dia rukun hibah? Ada pemberi, ada penerima, ada lafaz, ada terima, ada ijab dan kabul, dan harta yang dihibahkan itu bebas daripada hutang. So tiada masalah lah. Tidak ada masalah sebab di dalam Islam ni dia menyenangkan. Walaupun orang yang bukan Islam, dia masih boleh menerima hibah. Walaupun orang yang bukan Islam tu dia tidak layak untuk menerima harta pusaka, tapi dia boleh menerima hibah. Maksudnya di sini, kalaulah sudah kita tahu orang yang kita sayangi itu adalah orang non-Muslim, contohnya ibu dan bapa, kita sebenarnya berhajat untuk menghadiahkan certain amount wang untuk orang cakap berbelanjaan perubatan mereka. So bolehlah membuat ikatan hibah di mana-mana peguam syar'i. Seandainya berlakunya kematian, harta kamu tu akan dihibahkan kepada ibu bapa kamu yang non-Muslim. Jadi macam mana proses dia tu secara ringkas lah, Uncle? Secara ringkas, kamu dapatkan hikmat daripada peguam syar'i untuk membuat satu perjanjian ikatan hibah. Itu saja. Selepas tu apabila peguam syar'i membuat draft hibah itu kamu bersetuju, kita akan memeteraikan ikatan hibah itu beserta dengan dua orang saksi lelaki. Artinya tidak boleh lah buat kampung-kampung. Betul, kita mesti membuat secara dokumentasi rasmi di mana melibatkan tanda tangan saksi-saksi dan perjanjian ini mestilah dimeterai di lembaga hasil, di stem hasilkan. Okey Uncle, dalam masa 3 minit boleh Uncle bagi brief lah sikit kepada orang di luar sana betapa pentingnya membuat ikatan hibah ni, terutama kepada mereka yang masih ada anak kecil-kecil lagi. Ya betul. Uncle berharap kesedaran membuat ikatan hibah ni perlulah kamu fikirkan bermulai saat ini. Adakah kamu sanggup untuk bergolok gadai disebabkan oleh cuainya kita tidak membuat ikatan hibah semasa hidup? Sebab apa? Ikatan hibah ni hanya perkara yang simple dibuat pada peguam syar'i, tapi kamu tidak buat. Apabila kamu tidak buat, kamu akan menghadapi situasi di mana isteri kamu terpaksa untuk bergaduh ataupun bertengkar dengan keluarga kamu nanti disebabkan oleh misunderstanding terhadap harta yang tidak seberapa. Maksudnya, kalau kamu cuma ada satu rumah itu juga terpaksa dijual disebabkan untuk pembahagian harta faraid. Dan kalau ada kereta itu juga terpaksa dijual kerana pembagian faraid. Adakah ini yang kamu mahu setelah kamu menghembuskan nafas terakhir? Uncle pasti benda ini kamu tidak mau. Kamu mau bila kamu menghembuskan nafas yang terakhir, isteri kamu boleh hidup, meneruskan hidup dengan selesa, anak kamu pun boleh teruskan hidup dengan selesa. Jadi, sebelum perkara demikian terjadi adalah Uncle syorkan supaya kamu merancang, bertindak untuk membuat ikatan hibah. Artinya kan Uncle bukan saja suami ni perlu ada kesedaran, tapi isteri juga. Isteri kena sama-sama mainkan peranan untuk ada inisiatif untuk buat ikatan hibah ni untuk dia punya future sendiri pun, kegunaan dia sendiri pun. Ya, betul. Jika ada berlaku kematian suami. Betul, sebab kita tidak tahu bila kita mati. So, orang cakap kalau kamu percaya terhadap persediaan sebelum meninggal dengan
membeli insurans nyawa lah apa. Mau dibandingkan insurans nyawa tu berbanding dengan ikatan hibah ni, ikatan hibah 2 kali ganda lebih penting. Sebab apa? Tanpa ikatan hibah, kamu tidak akan dapat memberikan harta tersebut kepada siapa yang kamu kehendaki. Okey, Uncle. Saya rasa memang sangat pentinglah ikatan hibah ni. So sampai sini je kita punya sesi soal jawab kali ini. Kalau saya pun perempuan, saya sudah kerja, saya ada sedikit harta, saya maulah harta tu disalurkan di tempat yang sepatutnya yang saya mau. Tidaklah saya mau kasih yang tidak favorite, tidak sepatutnya tu tiba-tiba pula nanti menuntut, tidak juga siok kan Uncle. Betul. Jadi okey, itu saja Uncle. Nanti kita buat lagi sesi soal jawab yang lain. Assalamualaikum. Okay, Waalaikumsalam.